Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Terima kasih kepada semua sahabat channel Nuah Story Mori kerana masih lagi setia bersama di sini. Jangan lupa untuk subscribe kepada yang masih belum subscribe dan share dakwah-dakwah ini dan cerita kisah-kisah ini kepada kawan-kawan yang lain. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah Masjidil Haram dan Kaabah ditawan Imam Mahdi palsu pada tahun 1979. Pada awal pagi 20 November 1979, Imam Masjidil Haram iaitu Syekh Muhammad Al-Subail sedang bersiap sedia untuk memimpin 50,000 orang jemaah haji yang berkumpul untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah. Sekitar jam 5 pagi, Syekh Muhammad telah dihentikan oleh sekumpulan pengganas yang membunyikan senjata di dalam jubah mereka. Kumpulan pengganas itu mengunci pintu-pintu gerbang dan membunuh 2 orang anggota polis yang hanya bersenjatakan cota. Mereka juga menyelundup masuk senjata ke dalam kawasan masjid menggunakan keranda kosong bagi mengelak daripada dikesan. Jumlah kumpulan pemberontak itu dianggarkan sekurang-kurangnya 500 orang, termasuklah beberapa orang wanita dan juga kanak-kanak yang telah menyertai gerakan pencerobohan Masjidil Haram dan Kaabah itu. Pada waktu itu, usaha untuk menaik taraf Masjidil Haram sedang dijalankan. Salah seorang pekerja syarikat binaan itu sempat melaporkan tentang kejadian ditawan itu sebelum pengganas memutuskan kesemua talian telefon dari dalam. Pasukan pengganas itu telah membebaskan kebanyakan tebusan dan menahan saki-bakinya di dalam. Kumpulan itu mengambil kedudukan bertahan di tingkat atas masjid dan menempatkan penembak tepat di atas menara-menara Masjidil Haram. Tiada siapa dari luar Masjidil Haram tahu berapa banyak jumlah tebusan dan pengganas yang masih berada di dalam. Pihak berkuasa juga tidak tahu persiapan apakah yang perlu dibuat, memandangkan ia adalah kejadian pertama berlaku di Tanah Suci sepanjang abad ini. Pada masa kejadian, Putra Mahkota Fahd berada di Tunisia untuk pertemuan sidang kemuncak Arab, manakala Komandan Pengawal Negara Putra Abdullah pula berada di Morocco untuk lawatan rasmi. Oleh itu, Raja Khalid telah memberikan tanggungjawab kepada Putra Sultan selaku Menteri Pertahanan dan Putra Naif selaku Menteri Dalam Negeri untuk menangani kejadian itu. Rampasan itu telah mengejutkan dunia Islam apabila sebilangan jemaah haji menjadi tawanan dan terbunuh akibat terperangkap dalam pertempuran di antara pengganas dan pasukan keselamatan. Rampasan itu didalangi oleh Juhaiman Al-Utaibi yang telah mengisytiharkan bahawa abang iparnya iaitu Muhammad Abdullah Al-Qahtani adalah Imam Mahdi. Utaibi dan pengikutnya malah telah membayar Qahtani, sama seperti hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kemunculan Imam Mahdi. Utaibi adalah seorang pendakwah, bekas korporal dalam pengawal kebangsaan Saudi dan juga bekas pelajar Syekh Abdul Aziz bin Baz yang kemudian menjadi mufti besar Arab Saudi pada tahun 1993 sehingga dia meninggal pada tahun 1999. Utaibi telah menentang Abdul Aziz bin Baz dan mula menyeru agar Islam kembali kepada ajaran asalnya. Dia juga menyeru agar menolak barat, menghapuskan pendidikan wanita, memansuhkan televisyen dan mengusir orang yang bukan Islam keluar dari negara Islam. Utaibi juga mengisytiharkan bahawa dinasti Diraja Al Saud yang memerintah telah terpesong akibat rasuah, keborosan dan memusnahkan budaya Arab dengan dasar pembaharuan barat yang agresif. Ramai para pengikut yang taksub dengan ideologinya itu terdiri daripada para pelajar Universiti Islam di Madinah. Ada juga para pengikutnya yang datang dari Mesir, Yaman, Kuwait, Iraq dan juga Sudan. Sebelum ini, Utaibi dan abang iparnya Qahtani pernah menyampaikan ideologi mereka di beberapa masjid di sekitar Arab Saudi, namun tidak ditahan kerana kerajaan melihat mereka sebagai kumpulan yang mementingkan tradisi berbanding ancaman. Disebabkan dana yang disalurkan oleh pengikut mereka yang kaya, kumpulan itu lengkap bersenjata dan terlatih.
Pada petang itu juga, seluruh bandar Mekah telah dikosongkan. Putra Sultan telah melantik Turki bin Faisal Al Saud, Ketua Al-Mukhabarat Al-Ammah, yakni Perisik Saudi, untuk mengambil alih dan berkampung beberapa meter dari masjid selama beberapa minggu. Walau bagaimanapun, mereka terlebih dahulu perlu mendapatkan kelulusan daripada ulama yang diketuai oleh Abdul Aziz bin Baz. Ini kerana Islam melarang sebarang keganasan dilakukan di dalam Masjidil Haram, sehingga sebarang tumbuhan pun tidak boleh dicabut tanpa alasan yang jelas. Abdul Aziz bin Baz mendapati dirinya di dalam dilema. Ini kerana dia pernah mengajar Al-Utaibi di Madinah. Namun, ulama ini telah mengeluarkan fatwa dengan membenarkan tentera untuk menawan semula Masjidil Haram. Dengan kebenaran daripada ulama itu, pihak berkuasa Saudi melancarkan serangan ke atas 3 pintu utama Masjidil Haram. Serangan itu kemudian berjaya dipatahkan oleh kumpulan pengganas dan pihak berkuasa sukar untuk menembusi pertahanan musuh. Penembak tepat daripada kumpulan pengganas menembak sesiapa sahaja yang mereka lihat. Satu pasukan elit Pakistan yang digelar Rahbar telah bergegas ke Mekah di bawah pimpinan Jeneral Pervez Musharraf atas permintaan kerajaan Arab Saudi. Pada hari itu juga, tentera Saudi telah turun ke halaman masjid menggunakan helikopter. Namun serangan itu berjaya dipatahkan oleh pengganas yang bertahan dengan kuat di kedudukan masing-masing. Apabila taktik itu gagal, komando Pakistan telah membanjiri menghujani kawasan lantai dan menara dengan menggunakan air yang banyak. Situasi itu telah mengejutkan para pemberontak yang tidak tahu apakah yang akan berlaku seterusnya. Setelah air membasahi seluruh lantai Masjidil Haram, komando Pakistan telah menyalurkan arus elektrik di dalam air dan menyebabkan pemberontak terkejut dan mula mengubah kedudukan mereka untuk mengelak daripada terkena kejutan elektrik. Selepas itu, komando Pakistan telah masuk ke dalam masjid menggunakan helikopter di beberapa tempat berbeza dan dengan mudah menangkap ramai pemberontak yang masih hidup. Pihak kerajaan Saudi pula mengambil langkah kurang agresif dengan membiarkan pemberontak kebuluran. Pada 27 November, kebanyakan kawasan masjid telah dikuasai oleh pengawal negara Saudi dan pasukan tentera, walaupun ramai antara mereka yang telah terkorban. Namun begitu, di dalam kubur di bawah masjid, beberapa militan terus bertahan dan gas pemedih mata diguna untuk memaksa mereka keluar. Beberapa anggota pengganas tertinggi telah melarikan diri dan beberapa hari kemudian pertempuran berlaku di bahagian lain di bandar itu ketika pihak berkuasa cuba menahan mereka. Kejadian itu telah berlangsung selama lebih 2 minggu dan pengumuman rasmi menyatakan 255 orang jemaah haji, tentera dan pengganas telah terbunuh manakala 560 yang lain cedera. Beberapa orang diplomat mendakwa jumlah itu sebenarnya lebih tinggi daripada apa yang disiarkan. Ketua kumpulan pengganas iaitu Juhaiman Al-Utaibi telah ditangkap bersama-sama 67 pengikutnya yang masih hidup. Mereka telah dibicarakan secara tertutup, didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman pancung kepala secara berasingan di 4 bandar Saudi. Arahan itu dikeluarkan oleh Raja Khalid setelah mendapat persetujuan daripada ulama. Insiden menyedihkan dalam sejarah Islam moden ini menunjukkan bahawa pelampau akan melakukan apa sahaja atas nama agama. Tidak kira betapa murni tujuan atau niat, kita tidak boleh membenarkan diri kita jatuh ke dalam ekstremisme. Sekiranya kita tidak mengikuti petunjuk yang benar, kita mungkin akan disesatkan oleh syaitan menuju kehancuran. Semoga Allah sentiasa membimbing dan menyelamatkan kita dari segala bentuk ekstremisme. Wallahu a'lam.